Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Lalu kita dah tiba pada riwayat hadis yang ke-2480 daripada kitab hadis Tirmizi. 3 hari kita bercuti memberi laluan kepada yang sakit untuk recovery, untuk sembuh, dan kita dah tiba pada riwayat 2480. Masih lagi dalam perbahasan tentang abwabuz zuhud daripada kitab hadis Jami' Tirmizi. Riwayat 2480, wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala hadatsana Khalid bin Tahman Abu al-Ala'i qala hadatsana Husain qala ja'a sa'ilun, telah datang seseorang dan telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka apakah soalan dia? Maka Abdullah bin Abbas memberi jawapan. Dia bertanya, maksudnya dia meminta sesuatu. Ada seseorang telah datang meminta pertolongan, bantuan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Abdullah bin Abbas bertanya lisail, kepada orang yang meminta, tadi. Abdullah bin Abbas bertanya, atashhadu an la ilaha illallah, adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah? Maka yang peminta sedekah ini menjawab, na'am ya. Qala, bertanya lagi Abdullah bin Abbas, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, adakah kamu bersaksi bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah? Qala, maka menjawab pada waktu itu, na'am, peminta sedekah tadi ya. Maka bertanya lagi Abdullah bin Abbas, wa tasumu Ramadan, adakah kamu berpuasa pada bulan Ramadan? Maka menjawab lelaki ini, na'am ya. Qal, maka berkata Abdullah bin Abbas, sa'alta, engkau telah meminta, walisa'ili haqqun, dan setiap yang meminta pada waktu itu dia ada hak dia, ada hak. Apabila ada orang meminta, maka pada waktu itu ada hak yang perlu untuk kita bantu. Maka apakah hak orang yang meminta-minta jika dia memang benar-benar layak pada waktu itu untuk menerima bantuan? Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, innahu lahaqqun alaina, sesungguhnya menjadi hak ke atas kami, an nasilaka, maksudnya adalah an nu'tiyaka. Apakah maksud nasilaka? Maksudnya perlu untuk kami memberi kepada kamu sesuatu. Nasilaka ay an nu'tiyaka. Fa'atahu, sebab itu selepas itu perkataannya a'ta, fa'atahu, maka Abdullah bin Abbas telah memberi kepada orang yang meminta ini keperluan dia, sauban, iaitu dia minta pakaian, maka diberikan pakaian. Kemudian berkata Abdullah bin Abbas, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang Islam kasa musliman memberi pakaian kepada orang Islam yang lain, illa, kecuali kana fi hifzillah, adalah dia berada di dalam jagaan Allah, madama minhu alaihi khirqah, selagi mana minhu ay minat thawb, selagi mana pakaian itu alaihi ay ala sa'il, ke atas orang yang meminta itu ada khirqatan, walaupun berbaki hanya secebis kain. Selagi mana dia pakai pakaian yang diberikan, yang disedekahkan, selagi itulah pemberi sedekah tersebut akan berterusan mendapat pahala. Kelebihan membantu, menolong orang yang benar-benar memerlukan. Tutuplah kot kipas yang hujung tu, tutup. Okey. Riwayat 2481, baca sanad dia. Tunggu dia tu.
Daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang ulama Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam antara ulama Yahudi muda yang masuk Islam awal. Banyak ulama Yahudi yang pilih untuk tak masuk Islam walaupun mereka tahu kebenaran, bahkan mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu taala beliau berkata, lamma qadima Rasulullah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, injafala nasu, injafala, apakah maksud injafala? Lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, ay zahabu musna'ina nahwa, maka bergegas, bersegera pergi orang ramai untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dan ada juga riwayat mengatakan Nabi SAW telah datang. Faji'tu finnas, maka kata Abdullah bin Salam, aku pun turut datang bersama dengan orang ramai, li'anzura ilaihi, untuk melihat Nabi SAW. Falammastabantu, maka apabila aku telah menyelidiki, merenung, memerhati daripada ibanah. Ibanah maksudnya mencari yang jelas, mencari penjelasan. Falammastabantu, maka apabila aku telah memerhati, merenung wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, araftu, maka aku mengetahui bahawa sesungguhnya wajah baginda laisa biwajhin kadzab, bukanlah wajah, muka seorang pembohong. Wa kana awwalu syai'in, dan adalah perkara pertama takallama bihi, yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makanan, wa sallu wan nasu niyam, salatlah dalam keadaan manusia sedang lena tidur, tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Maka hadis ini pun nak menekankan tentang pentingnya memberi makan kepada orang. Sama macam hadis sebelum daripada ini. Riwayat 2482 terus. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, atahul muhajirun, maka telah datang berjumpa dengan Nabi orang-orang muhajirin. Faqalu, maka mereka berkata, nak menerangkan tentang sifat pemurahnya orang Ansar. Orang Ansar ni sangat-sangat pemurah. Maka dalam hadis ini diceritakan tentang kemurahan sifat orang Ansar, sehingga pada sahabat Muhajirin ni risau, yang mana kerana terlalu banyak mereka ini dibantu oleh orang Ansar, takut-takut mereka ni tak ada pahala yang tinggal. Orang Ansar pada waktu itu beroleh semua pahala. Maka apa kata orang Muhajirin, wahai Rasulullah, ma ra'aina, tidak pernah kami lihat, qauman, satu kaum, abzala, yang lebih banyak bersedekah, min kathirin, ketika mana mereka mempunyai harta yang banyak, wala ahsana, dan tidak ada satu kaum yang lebih baik muasatan, dalam membantu. Sebab itu gariskan bawah dia, muawanatan, membantu. Semua orang boleh membantu, tapi ada orang yang membantu cakap dia macam-macam, ungkitan dia macam-macam. Tapi orang Ansar, dia pada ketika mana membantu, maka dia adalah ahsan, yang sebaik-baik dalam membantu. Min qalil, ketika mana mempunyai harta sedikit. Kalau dia ada harta banyak, dia bagi semua dia. Kalaulah dia ada harta sedikit pun, tetap dia akan bantu dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Ini adalah sifat orang Ansar, yang mana dalam suratul Hasyr Al-Quran pun Allah puji tentang orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai dan menyayangi orang-orang muhajirin yang datang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan ada beberapa sifat orang Ansar yang ada pada ayat tersebut. Nazalna, kami telah tinggal, baina azhurihim, bersama mereka, laqad kafawnal mu'nah, demi sesungguhnya mereka telah mencukupkan al-mu'nah, segala bebanan kami. Apa pun yang kami perlukan, mereka dah cukupkan, wahai Rasulullah. Wa asyrakuna, bahkan mereka menyertakan kami, fil mahna, di dalam keperluan kehidupan. Mahna ni macam kerja berniaga. Dalam pekerjaan berniaga pun mereka bawa kami bersama, wahai Rasulullah.
kata para sahabat Muhajirin, hatta laqad khifna, sehingga demi sesungguhnya kami berasa risau, ayyadhabu bil ajri kullih, mereka yang bakal dapat semua pahala, kami tak dapat apa-apa. Sebab semua kehidupan kami bergantung kepada orang Ansar, tempat tinggal, pekerjaan, mencari kehidupan dan lain-lain, mereka semua yang bantu. Maka kami takut kami tak dapat apa-apa pahala, mereka yang dapat semua. Maka Nabi SAW bersabda, la, tidak, ma da'autumullah lahum, selagi mana kamu berdoa kepada Allah untuk mereka, wa asnaitum alaihim, dan kamu pada waktu itu berkata baik, memuji kebaikan mereka dengan ucapan jazakallahu khairah dan sebagainya, selagi itu kamu pun akan beroleh pahala dan membalas jasa mereka. Riwayat 2483, teruskan. Lalu daripada sini kita nampak sifat pemurah orang-orang Ansar yang luar biasa. Terus maka riwayat yang ke-2483 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda. Lalu kan tadi kita nampak orang Muhajirin dia takut dia tak dapat pahala sebab orang Ansar yang banyak bagi makan, bagi bantuan, bagi pertolongan dan sebagainya. Maka Nabi kata tak, selagi mana kamu mensyukuri, menghargai kebaikan mereka, kamu pun dapat pahala. Maka sebab itu dibawakan hadis ini, at-ta'imus syakir, at-ta'im, orang yang makan, asyakir, dan pada waktu itu dia bersyukur, dia menghargai nikmat yang Allah bagi. Apakah pahala dia? Bimanzilati, adalah sama pahala dan ganjarannya dengan as-sa'im, orang yang berpuasa, as-sabir, yang bersabar. Kelebihan dia sama. Orang yang bila makan, ini cerita bukan ketika mana puasa wajib. Puasa wajib macam Ramadan memang kena puasa. Tak boleh kita nak jadikan hadis ni sebagai dalil. Oh, kalaulah makan tapi syukur sama pahala dengan orang yang puasa. Tak. Maka itu adalah untuk situasi puasa sunat. Maka orang yang makan dan bersyukur, pahalanya adalah sama seperti orang yang berpuasa dan sabar. 2484. Teruskan. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum, mahukah aku khabarkan kepada kamu, biman yahrumu 'alan nar, dengan orang yang pada waktu itu haram masuk neraka, wa tahrumu 'alaihi nar, dan api neraka pun diharamkan daripada menyentuh dia. Siapakah orang yang api neraka diharamkan daripada bakar dan menyentuhnya? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli qaribin, maka diharamkan api neraka ke atas kulli, setiap orang, qaribin, yang dekat dengan manusia, hayyin, lemah lembut dengan manusia, sahlin, dan pada waktu itu lembut dan juga mudah pergaulan dia dengan manusia. Maka orang yang berlaku baik dengan manusia, pada waktu itu sikap dia baik, mesra, orang pun selesa dengan dia, sebenarnya orang-orang macam ini Allah haramkan api neraka daripada menyentuh dan bakarnya. Riwayat 2485. Teruskan. Maka Aisyah pernah ditanya tentang sikap Nabi ketika mana Nabi berada di rumah. Apa yang Nabi buat kat rumah? Adakah Nabi tak buat apa-apa kat rumah? Aisyah pernah ditanya oleh Aswad bin Yazid. Maka apa Aisyah menjawab tentang akhlak Nabi di rumah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Aisyah, kana yakunu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi mihnati ahli, berada di dalam khidmat keluarga dia. Nabi tolong keluarga baginda. Dan Nabi tolong sampai bila? Sampai masuk waktu solat. Fa idza hadaratis solah, apabila masuk dia waktu solat, qama, Nabi akan tinggalkan
apa jua kerja rumah yang Nabi sedang buat, fasalla, dan Nabi SAW akan menunaikan solat. Maka ini akhlak Nabi. Maksudnya apa jua yang diperlukan untuk tolong di rumah, menyapu ataupun membasuh dan sebagainya, Nabi SAW akan tolong, kata Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat 1486. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang akhlak Nabi. Nabi kalau berjumpa orang, bagaimana akhlak Nabi? Sebab tadi kan kita dah belajar hadis, api neraka takkan menyentuh seseorang yang pada waktu itu dekat dengan manusia. Dia lemah lembut dengan manusia, dia ramah tamah dengan manusia, api neraka takkan sentuh. Maka sebab itu dibawakan tentang akhlak Nabi dengan manusia, supaya kita boleh ikut. Maka kata Anas bin Malik adalah Nabi SAW, apabila istaqbalahu ar-rajul, ada orang yang menjumpai baginda, fasafahahu, dan bersalam dengan baginda, la yanzi'u yadahu, Nabi tidak akan menarik tangan baginda min yadihi, daripada tangan orang yang bersalam tersebut, hatta yakuna ar-rajul, sehinggalah lelaki tersebut yanzi'u, yang mula-mula tarik. Itu akhlak Nabi. Nabi kalau bersalam, maka Nabi akan biar je tangan baginda, sehinggalah orang tu yang menjadi orang yang mula-mula menarik tangannya. Wala yasrifu wajhahu an wajhi, dan Nabi tidak akan memalingkan wajah baginda daripada wajah orang tersebut, sehingga lelaki itulah yang mula-mula memalingkan, maksudnya berlalu pergi. Nabi akan stay dengan orang itu sampailah orang itu yang mula-mula pergi, barulah Nabi SAW selesai. Walam yura muqaddaman rukbatayhi, dan tidak pernah kelihatan terkehadapan kedua lutut Nabi baina yaday jalisin, di antara orang yang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi SAW kalaulah duduk dengan orang ramai, Nabi tak mengkedepankan diri baginda, takkan kelihatan lutut baginda yang pada waktu itu terkehadapan. Nabi akan nampak seperti orang biasa bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. 2487, teruskan. Maka daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah keluar seorang lelaki daripada golongan sebelum daripada kamu, fi hullatin, mengenakan sepasang pakaian. Hullah maksudnya pakaian yang sepasang, atas dan bawah. Dia pada waktu itu sama, dipanggil hullah. Yahtalu fiha, dan dia menyombongkan diri dalam pakaian yang dia ada. Mungkin mahal, mungkin cantik, mungkin rare, maka dia bangga, dia sombong dengan pakaian dia. Fa amarallahu al-arda, maka Allah memerintahkan kepada bumi, fa akhadathu, untuk menelan dia. Fa huwa yatajaljalu aw qala yatalajlaju, maka adalah dia meronta-ronta ketika mana ditelan oleh bumi. Fiha, ditelan oleh bumi, ila yaumil qiyamah, sehinggalah pada hari kiamat. Maka orang yang sombong, kenapa dibawa hadis ini? Sebab kita dah diterang bahawa untuk berlaku baik dengan manusia, pada waktu itu bersikap baik dengan manusia. Dan apakah sikap yang tercela bila kita bergaul dengan manusia? Sifat sombong, di mana kita merasakan diri kita lebih mulia berbanding daripada orang lain. Terus riwayat 2488. Maka daripada Abdullah bin Amr, anjadi maksudnya Abdullah bin Amr juga, daripada Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, yuhsyar, akan dibangkitkan, dihimpunkan al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Maka bagaimanakah keadaan mereka pada hari kiamat? Amsalaz zarri, seperti semut. Mereka ni seperti semut. Fi suwar rijal, pada bentuk manusia. Muka semua manusia, tapi kecil je macam semut, akan dibangkitkan. Yaghshahumuz zullu, akan menyelubungi dan meliputi mereka kehinaan. Sebab orang lain semua besar, dia je kecil. Min kulli makan, daripada setiap penjuru.
Yusakun, mereka ini akan diseret ila sijnin fi jahannam, ke dalam satu penjara di dalam neraka yang dikenali sebagai Bulas, nama penjara tersebut. Ta'luhum nar, atasnya pada waktu itu adalah api. Atasnya adalah api yang paling panas, narul anyar, api yang paling panas. Yusqauna, mereka akan diberi minum min usarati ahli nar, daripada sisa yang keluar daripada tubuh badan penghuni neraka. Usar maksudnya sesuatu yang diperah, sesuatu yang dikeluarkan. Usar pada waktu itu sesuatu yang diperah ataupun sesuatu yang pada waktu itu dikeluarkan daripada manusia. Sebab itu asir maksudnya adalah jus yang diperah daripada buahan. Maka apakah yang dikeluarkan daripada tubuh badan ahli neraka? Tinatul khabal. Apakah maksud tinatul khabal? Kita lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, ianya adalah ma yasilu anhum, apa yang mengalir keluar daripada penghuni neraka, minas sadid, daripada nanah, wal qaih wad dam, darah dan sebagainya. Semua kotoran ahli neraka itu yang akan diminum oleh orang-orang yang sombong. Dan minuman ini dikenali sebagai tinatul khabal. Kat dunia bongkak sangat, sombong sangat, maka itulah minuman yang mereka kena minum. Tak boleh tak minum, sebab manusia tersebut akan terpaksa dahaga dan akhirnya terpaksa minum. Riwayat 2489. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW bersabda, man kadhama ghaizan. Kenapa dibawakan hadis tentang marah? Sebab bila kita tinggal dengan manusia, bergaul dengan manusia, tak boleh lari kadangkala daripada kita terasa dan marah keadaan kita. Maka sabda Nabi, man kadhama, barang siapa yang menelan. Kadhama maksudnya menelan. Barang siapa yang menelan ghaizan, kemarahan, bahawa yaqdiru, dalam keadaan dia mampu, ayyunafidahu, untuk melaksanakan kemarahannya, Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu, sehingga Allah membenarkannya untuk memilih fi ayyil hur, pada bidadari mana sya'a, yang disuka. Dia boleh pilih nak bidadari yang macam mana. Pada waktu itu dia dibinakan. Kenapa? Sebab dia telan kemarahan dia, walaupun dia mampu untuk melunaskan kemarahan dia. Riwayat 2490 terus. Sabda Nabi SAW, salasun, ada 3 sifat. Man kunna fihi, kalaulah 3 sifat ini ada pada seseorang, nasyarallahu alaihi kanafah, Allah akan nasyara maksudnya menyebar, itu an-nashru, menyebarkan. Allah akan menyebarkan ataupun pada waktu itu meletakkan ke atasnya kanafah, perlindungan dan rahmatnya. Kanaf maksudnya perlindungan dan rahmat Allah. Wa adkhalahul jannah, dan orang yang ada 3 sifat ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Maka apakah 3 sifat ini? Yang pertama, masih lagi dengan akhlak kita dengan manusia, rifqum bid-dha'if, bila ada orang lemah maka berlemah lembut dengan orang yang lemah. Wasyafaqatu 'alal walidain, mengasihi dan pada waktu itu berakhlak mulia dengan ibu bapa. Asyafqah maksudnya melayan dengan cinta, melayan dengan kasih sayang, itu adalah asyafqah. Dan yang ketiga, wal ihsanu ilal mamluk, dan berlaku baik kepada para hamba, kepada para pekerja, kepada orang yang bertugas di bawahan kita. 2491 baca sanad dia. Daripada Nabi SAW, baginda bersabda, yaqulullah, Allah berfirman. Maka ini adalah hadis qudsi yang mana Allah berfirman. Apakah firman Allah Azza, yang maha mulia, wa jalla, lagi maha agung? Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, setiap daripada kamu adalah orang yang sesat.
illa man hadaitu, kecuali orang yang aku telah berikan kepadanya petunjuk. Fasaluni, maka mintalah kamu akan daku petunjuk. Ahdikum, nescaya aku akan beri petunjuk kepada kamu. Firman Allah lagi, wa kullukum faqir, setiap daripada kamu adalah orang yang fakir, miskin, memerlukan, kecuali orang yang aku kayakan. Fasaluni, maka mintalah kepadaku, firman Allah, arzukum, aku akan berikan rezeki kepada kamu. Yang ketiga, wa kullukum muznibun, setiap daripada kamu adalah orang yang melakukan dosa, illa man afaitu, kecuali mereka yang aku maafkan. Faman, maka barang siapa, alima minkum, di antara kamu yang mengetahui, anni dzu qadratin, bahawa sesungguhnya aku memiliki kekuatan, alal maghfirati, untuk mengampunkan, fastaghfarani, lalu dia memohon keampunan aku, ghafartu lahu, aku akan ampunkan dosanya, wala ubali, dan tidak aku hiraukan betapa banyak dosanya. Kalaulah manusia itu benar-benar minta pengampunan Allah sebelum datangnya waktu mati dan sebagainya, maka Allah pasti akan mengampunkannya. Firman Allah, wala ubali, dan aku tidak peduli berapa banyak pun dosa dan maksiat dia. Seterusnya, yang keempat, walau anna awwalakum, dan sesungguhnya jika yang awal daripada kamu dan akhir daripada kamu, yang hidup dan mati, wa rutbakum wa yabisakum, yang tua ataupun yang muda. Rutab maksudnya yang segar, yang muda. Yabis maksudnya yang tua. Ijtama'u, mereka semua berkumpul, ala atqa qalbi abdin, dalam keadaan mereka semua ini berada pada hati orang yang paling takwa daripada hamba-Ku. Maksudnya semua manusia daripada zaman Nabi Adam sampai bayi terakhir, semua ini adalah orang yang bertakwa. Langsung tak ada seorang pun yang buat dosa. Semuanya level takwa di atqa, yang paling tinggi. Sabda Nabi, ma zada dhalika fi mulki, tidak menambahkan perkara itu dalam kerajaanku, janaha ba'udah, walaupun sebesar sayap nyamuk. Tak ada apa-apa perubahan. Allah mulia bukan kerana ibadah kita. Tak ada apa-apa perubahan pun, walaupun banyak macam mana sekalipun yang kita lakukan ibadah. Allah tak mulia kerana ibadah kita. Allah tak perlukan pun ibadah kita. Kita yang perlukan pada waktu itu bantuan Allah. Maka sabda Nabi, kalaulah semua orang baik kat dunia ini, tak ada seorang pun jahat, maka tak menambahkan kemuliaan Allah. Walau anna awwalakum, sebaliknya, dan jika sesungguhnya yang paling awal dan paling akhir daripada kamu, yang mati dan yang hidup, yang muda dan yang tua, ijtama'u, mereka semua berkumpul, ala ashqa qalbi abdin, dalam keadaan semua mereka adalah hamba yang paling ashqa, yang paling celaka, yang paling banyak maksiat dan dosa. Semua, tak ada seorang pun orang baik daripada kalangan manusia. Min ibadi, daripada kalangan hamba-Ku, ma naqasa, tidaklah mengurangkan, zalika, perkara itu, min mulki, daripada kerajaanku, janaha ba'udah, walaupun seperti sayap nyamuk. Allah pada waktu itu tak ada apa-apa pun. Kalau tak ada apa-apa kekurangan pun, kalaulah semua manusia pilih nak menjadi orang yang maksiat dan berdosa, tak berkurangan kemuliaan Allah, tak berkurangan khazanah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walau anna awwalakum, seterusnya sabda Nabi, dan jika sekiranya yang awal dan akhir, yang mati dan yang hidup, yang muda dan yang tua daripada kamu, istama'u, berkumpul, yang ni dah baca dah, maka tak akan mengurangkan sesuatu apa pun daripada kerajaanku, firman Allah, walaupun kadar sayap nyamuk. Walau anna awwalakum, dan jika sesungguhnya yang awal dan akhir, yang hidup dan yang mati, yang muda dan yang tua daripada kalangan kamu, ijtama'u, semuanya berkumpul, fi sa'idin wahid, pada satu tanah lapang yang luas, semua berkumpul. Ini nak menceritakan besarnya khazanah Allah. Fasa'ala, dan semua pada waktu itu meminta, ma balagat umniyatuhu, kemuncak segala keinginan dia. Semua keinginan dia pada waktu itu dia minta. Semua keinginan dia pada waktu itu dia minta. Semua keinginan dia pada waktu itu dia minta kepada Allah, dan Allah bagi. Apa yang manusia, semua impian yang minta, dia nak tu, nak ni, semua Allah bagi. Fa'ataitu, maka firman Allah, lalu aku berikan kepada setiap yang meminta daripada kamu apa yang mereka minta, ma naqasa,
tidaklah mengurangkan zalika, semua pemberian tersebut, min mulki, daripada kerajaanku, firman Allah, illa, kecuali, kama, sebagaimana, lau anna ahadakum, jika salah seorang daripada kamu melewati laut, faghamasa, lalu dia mencelup, fihi, di dalam laut, ibratan, sebatang jarum, thumma rafa'aha, kemudian dikeluarkan balik jarum itu, maka berapa banyak air yang ada pada jarum? Setitik pun tak ada, sebab air tak melekat pada jarum, hanya jarum tu basah. Maka sabda Nabi yang mana dalam hadis kursi ini, zalika, begitulah khazanah Allah tak berkurang, walaupun setitik pun tak berkurang, walaupun Allah dah bagi semua apa yang makhluk dan manusia minta. Zalika, yang demikian itu sesungguhnya adalah kerana aku jawadun, pemurah, wajidun, menyediakan segala permintaan, majidun, lagi maha mulia. Af'al, aku lakukan, ma urid, firman Allah, apa yang aku inginkan. Ata'i kalam, pemberianku pada waktu itu terlaksana hanya dengan ucapan. Wa azabi kalam, dan siksaanku boleh menimpa hanya dengan dengan sekecil-kecil ucapan. Innama amri, sesungguhnya perintahku kepada sesuatu, jika aku ingin perkara tersebut berlaku, adalah aku berkata, kun, jadilah, fayakun, maka benda tersebut akan jadi seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menceritakan tentang khazanah, kekayaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tak berkurangan sedikit pun dengan banding apa yang kita pada waktu itu rasa terlalu banyak. Riwayat 2492, teruskan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW menceritakan sepotong hadis. Laulam asma'hu, kalaulah aku tidak dengar hadis ini kecuali sekali ataupun dua kali. Hatta adda, dan beliau kira sampai 7 kali. Walikullin sami'tuhu akthar min walakinni, bahkan bukan sekadar 7, aku dengar lebih daripada 7 kali. Maka dia takkan cerita, tapi dia dengar banyak kali, sebab itu dia cerita. Apakah hadisnya? Maka kata Abdullah bin Umar, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kanal kifl, ada seorang yang bernama Kifil daripada Bani Israel. La yatawarra'u, dia tidak pernah memelihara dirinya daripada sebarang dosa yang dia buat. Maksudnya dia pendosa besar. Kifil ini bukan Nabi Zulkifli, tidak. Ini adalah orang lain. Ada seorang yang bernama Kifil dalam Bani Israel, dia tak pernah tinggalkan mana-mana dosa, semua dosa dia buat. Itu maksud la yatawarra'. Fa'atathu imra'ah, maka pada suatu ketika datanglah seorang wanita, dan wanita ni memerlukan, dia nak pinjam duit. Fa'ataha, maka Kifil telah memberikan kepada wanita ini 60 dinar. Banyak, 60 dinar. Satu dinar lebih kurang 1,000 lebih. 60 dinar maksudnya pada waktu tu menyamai 70,000 mungkin. Pada waktu tu banyak, lebih 70,000 ringgit. Kifil bagi. Ala, dengan syarat an yata'aha, dia ingin bersetubuh, berjima' dengan perempuan ini. Dan perempuan ini pun terpaksa. Pada awalnya dia bersetuju. Falamma qa'ada minha, apabila Kifil ini dah duduk dekat dengan wanita ini, ketika mana tiba tempoh dan waktu yang dijanjikan, maq'adar rajul, seperti mana duduknya seorang suami untuk bersama dengan isterinya. Maksudnya betul-betul dia dah berada pada waktu itu dekat dengan wanita ini. Maka pada waktu itu uridat wa bakat, wanita ini menggeletar ketakutan dan dia menangis. Maka bertanya Kifil, ma yubkiki, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Maka akrahtuki, adakah aku memaksa kamu? Qalat, maka berkata wanita ini, tidak, engkau tak memaksa sebab ada perjanjian. Akan tetapi ianya adalah perbuatan yang aku tak pernah buat, aku tak pernah berzina. Wa ma hamalani, dan tidaklah membawaku untuk melakukan ini illal hajah, kecuali aku sangat terdesak.
Maka berkata Kifl, taf'alina anti hadha wa ma fa'alti, adakah kamu buat ini dalam keadaan kamu tidak pernah melakukannya? Idhabi, pergilah kamu. Fahiya laki, maka semua duit yang aku bayar kepada kamu tadi, maka tak perlu dipulangkan, itu adalah pemberian. Waqala, maka berkata Kifl, la, demi Allah, tidak, demi Allah, la a'sillaha ba'daha, aku tidak akan lagi melakukan maksiat selepas daripada ini selama-lamanya. Dan itu je yang dia buat. Dia pada waktu itu berjanji untuk tak nak buat dosa. Famata, maka dia telah meninggal dunia pada malam yang sama. Fa asbaha, lalu tertulis di atas pintu rumah dia, pada semua orang tahu dia pendosa, innallaha qad ghafara al-Kifl, sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa Kifl. Pemurahnya Allah. Bagaimana kalaulah seseorang itu benar-benar bertaubat, walaupun dalam tempoh yang singkat, Allah tetap akan ampun dan maafkan segala dosa dan kesilapannya. Wa qad rawahu Syaiban, baca. Ini sanad yang lain tentang hadis ini. Terus wal Hajjaj bin Arta wa ghairu wahid. Maka ini adalah sanad yang lain dan juga pengenalan tentang perawi. Baca 2493. Maka kata Harith bin Suwaid, Abdullah bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami dua hadis. Ahaduma an nafsih, satu beliau meriwayatkan daripada dirinya, wal akhar, dan yang kedua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mula-mula kata Abdullah berkenaan tentang orang yang buat dosa. Kata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, yara dhunubahu, dia akan menganggap dosanya, ka'annahu, bagaimana keadaan orang beriman kalau terlanjur buat dosa, ka'annahu, seolah-olah dia fi asli jabalin, berada di atas puncak gunung, yakhafu, dan dia takut yang pada waktu itu dia akan terjatuh daripada gunung tadi. Maksudnya orang yang beriman kalau buat dosa, dia seolah-olah dia punya ketakutan, kerisauan, dan pada waktu tu dia nak cepat-cepat bertaubat, seolah-olah kalaulah macam mana takutnya manusia yang nak jatuh daripada gunung yang tinggi. Sungguh takut pada waktu itu kerana dia telah buat maksiat dan dosa. Sebaliknya orang yang dah banyak buat dosa, apakah keadaan mereka dengan dosa? Kata Abdullah bin Mas'ud, wa innal fajir, dan sesungguhnya pendosa, yara dhunubahu, akan menganggap dosa yang dia buat, kadzubabin, adalah seperti seekor lalat, waqa'a, yang telah hinggap, ala anfi, pada hidung dia. Qala, ay asyara, gariskan bawah itu, lalu dia mengisyaratkan, bihi, dengan tangannya, hakadha, sebegini, fatara, lalu terbanglah lalat tadi. Macam tu ada lalat, kita tak ambil peduli pun lalat tu apa keadaan dan sebagainya. Lalat hinggap pada hidung kita pun halau, maka pergi. Maka begitulah orang yang maksiat, apabila dah sebati dengan jiwa dia, dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa kesal, tak rasa bersalah, tak rasa takut kepada Allah apabila melakukan maksiat dan dosa. Al-a'yadzubillah, moga Allah pelihara dan jauhkan. Kemudian hadis yang kedua, qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrah, demi sesungguhnya Allah gembira, bi taubati ahadikum, dengan taubat salah seorang daripada kamu, min rajulin, lebih gembira daripada seorang lelaki, bi ardi falat, yang berada di tengah padang pasir, dawiyah, yang gersang. Dawiyah bermaksud la nabata laha, yang pada waktu itu gersang. Mahlakah, yang pada waktu itu adalah tempat kebinasaan. Ma'ahu rahilah. Adik, ada dua tau, lagi satu yang dekat tangga tu. Yang tu dekat tangga. Ma'ahu rahilah, bersama pada waktu itu dia ada kenderaan dia.
yang mana atas kenderaan itu zaduh, ada dia punya bekalan makanan, wa ta'amuh, makanan dia, wa syarabuh, minuman dia, wa ma yuslihu, dan segala keperluan dia. Nabi nak gambarkan kepada kita bagaimana sukanya Allah bila ada hamba dia bertaubat. Maka Nabi kata, bayangkan ada seorang ini, dia berada dekat tengah padang pasir seorang-seorang, ada kat tengah padang pasir. Dan pada waktu itu segala keperluan dia ada pada unta dia, contoh. Ada pada unta dia, segala. Pada waktu itu air dia, makanan dia, keperluan dia, semuanya berada di atas unta dia. Dan pada waktu itu fa'adallaha, tiba-tiba unta dihilang. Unta dia tak ada, unta dihilang. Maka fakharaja fi talabiha, dia pun keluar mencari mana unta, dah lah tak ada orang boleh tolong kat padang pasir. Hatta idza adrakahul maut, dan dia cari tak jumpa, sampailah dia hampir-hampir nak mati. Kerana pada waktu itu dah tak ada makanan, tak ada air, hampir-hampir nak mati. Maka tiba-tiba pada waktu itu dia berkata, arji'u ila makanil ladzi adlaltuha, tak apalah, aku balik dekat tempat di mana unta tadi terlepas dan hilang. Fa amutu fihi, biarlah aku mati di situ. Dia dah pasrah, yang mana tak ada peluang dah untuk dihidup kat tengah padang pasir ni. Faraja'a ila makani, maka dia pun kembali ke tempat yang di mana unta dihilang. Faghalabathu ainuh, maka pada waktu itu dia mengantuk. Fastaiqadha, dan ketika mana dia bangun, maka tiba-tiba untanya, kenderaannya berada di kepala dia. Dia buka dia mata, nampak unta dia dekat atas kepala, berhampiran dengan dia, dalam keadaan makan, minum dan segala keperluan dia masih ada. Bagaimana gembira, tak boleh nak gambarkan. Orang yang dah pada waktu tu confirm rasa dia bakal mati, tiba-tiba ada peluang. Pada waktu itu ada perkara yang berlaku, gembiranya tak boleh nak digambarkan. Maka sabda Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba pada waktu itu daripada lelaki ini. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan padanya ada riwayat daripada Abu Hurairah, Nu'man bin Bashir, Anas bin Malik daripada Nabi. 2494 terus. Silentkan telefon siapa ni? Silentkan. Terus. Sabda Nabi SAW, setiap anak Adam itu khata', banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa, at-tawwabun, adalah orang yang paling banyak bertaubat. Semua manusia pada waktu itu banyak melakukan dosa, tapi siapakah sebaik-baik pendosa? Dia memperbanyakkan taubat. Bab yang ke-66, 2495, terus laju sikit. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, hadis ni kita biasa dengar, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan pada hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tetamunya. Barang siapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan pada hari akhirat, falyakul khaira, maka hendaklah dia hanya bercakap benda yang baik, aw liyasmut, ataupun diam. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Anas, Abu Shuraih Al-Ka'bi, dan beliau adalah Al-Adawi, dan namanya adalah Khuwailid bin Amr. Terus 2496. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samata, barang siapa yang pilih untuk diam, naja, dia akan berjaya. Banyak manusia masuk ke neraka disebabkan lidah dia. Terus 2498. Nabi SAW bersabda ketika mana ditanya, siapakah orang Islam yang paling baik? Maka sabda Nabi, man salima, seorang yang salima, berasa selamat, al-muslimun, orang Islam lain, min lisanih, daripada lidah dan tangan dia. Kalaulah orang lain pada waktu itu berasa selamat daripada kejahatan lidah dan tangan dia, itulah orang Islam yang paling baik. 2498 terus.
Sabda Nabi SAW, man ayyara, barang siapa mengaibkan, gariskan sahara pada baris yang ketiga, minat ta'ir ay aba, barang siapa mengaibkan saudara Islamnya dengan sesuatu dosa, lam yamut, tidak dia akan mati kecuali dia akan buat dosa yang sama. Berhati-hati. Kalaulah pada waktu itu mengaibkan seseorang itu dengan dosa yang mungkin orang tu dah bertaubat, dan kita masih lagi, dia ni dulu pencuri, penzina, perogol, padahal dia dah bertaubat, maka orang yang bercakap begitu, dia tak akan mati kecuali pada waktu itu dia melakukan perbuatan yang sama. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, qalu min dhanbin qad taba minhu, kalaulah orang itu dah bertaubat daripada dosa tersebut, maka kita tak patut pada waktu itu mengaibkan seseorang dengan dosa yang dia pernah buat. Allah pun boleh ampunkan, siapa kita yang pada waktu itu nak mengungkit dan menyebarkan. 2499 terus. Daripada sahabat Nabi Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, la tudhirish syamatah, janganlah menzahirkan kegembiraan di atas musibah. Asy-syamatah bermaksud lihat kepada sahara baris yang kedua daripada bawah, al-farah bibaliyatil adu, menzahirkan gembira dengan musibah yang menimpa musuh. Jangan, walaupun dia musuh, walaupun dia orang yang jahat yang tak sebagainya, jangan menzahirkan kegembiraan di atas musibah yang menimpa orang lain. Kenapa? Sabda Nabi memberi peringatan, fayarhamuhullah, maka Allah memberi rahmat kepadanya, Allah angkat musibat dia, wa yabtalik, dan Allah menimpakan musibah itu kepada kamu. Maka jangan menzahirkan kegembiraan terhadap musibah yang menimpa orang lain. Terus, dan makhul telah mendengar hadis daripada Wasilah bin Asqa dan Anas bin Malik Abu Hind Ad-Dari radhiyallahu anhu, dan dikatakan beliau tidak mendengar hadis daripada seorang pun sahabat Nabi kecuali hanya 3 orang ini sahaja. Dan Makhul Asy-Syami digelar sebagai Abu Abdullah, dan ia asalnya adalah seorang hamba yang telah dimerdekakan. Sementara Makhul Al-Azdi pula berasal daripada Basrah, telah mengambil riwayat daripada Abdullah bin Umar dan mengambil riwayat daripadanya Umarah bin Zazan dan sebagainya. Terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Tamim, kata Atiyah, perkara yang paling banyak aku dengar Mas'ul menjawab ketika mana ditanya nada anam. Apakah maksud nada anam? Aila adri. Banyak kali pada waktu itu ketika mana Makhul ditanya soalan yang dia tak tahu, dia jawab tak tahu, dia tak reka-reka jawab. Maka nada anam ini adalah hadhil kalimatul farsiyah, adalah kalimah Farsi. Bab yang ke-69, riwayat 2500. Terus, yang terjemah ni kena betulkan apa yang korang terjemah. Terus, sabda Nabi SAW, riwayat Ummul Mukminin Aisyah, ma uhibbu, tidak aku suka, anni hakaitu, bahawa sesungguhnya aku menceritakan keburukan seseorang, wa anna, dalam keadaan, li, untukku, kaza wa kaza, sedemikian banyak daripada harta dunia. Kalaulah ada orang bayar, kalau tuan cakap dia pasal orang ni dapat sekian banyak, aku tak suka. Walaupun dapat bayaran untuk bercakap buruk tentang orang lain, maka sabda Nabi, aku tak suka, walaupun dapat banyak macam mana sekalipun daripada dunia. 2501 terus. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah menceritakan kepada Nabi tentang seseorang, maka Nabi SAW bersabda, ma yasurruni, aku tidak suka, anni hakaitu, aku bercerita tentang keburukan seseorang, wa annali, walaupun dalam keadaan untukku sekian-sekian banyak daripada harta dunia. Qalat, berkata Aisyah, aku pernah berkata, wahai utusan Allah, sesungguhnya Safiyah, isteri Nabi yang lain, imra'ah, adalah seorang wanita. Wa qalat, Aisyah tak cakap tapi dia bagi isyarat. Wa qalat, ay asyarat, dan Aisyah memberi isyarat, biyadiha, dengan tangannya, hakadha, sebegini, ka'annaha ta'ni qasirah, seolah-olah Aisyah nak maksudkan yang Safiyah itu pendek.
Safiyah pada waktu itu beliau memang tidaklah terlalu tinggi. Maka Aisyah kata, wahai Rasulullah, Safiyah ni kan wanita yang macam ni kan. Dia bagi isyarat dia yang pada waktu itu Safiyah pendek. Maka Nabi bersabda, demi sesungguhnya laqad mazajti, demi sesungguhnya engkau telah mencampurkan dengan amalan kamu satu perkataan yang kalaulah dicampurkan dengan perkataan tadi, ma'ul bahari, dengan air lautan, la muzija, nescaya akan berubah. Satu perkataan boleh merosakkan amalan yang banyak. Maka kena jaga perkataan. Bab yang ke-70, riwayat 2502. Terus sabda Nabi SAW dalam hadis ini, innal muslima, sesungguhnya seorang Islam, idza kana yukhalitun nas, apabila dia bergaul dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dan dia bersabar atas karinah dan atas ujian, kesakitan yang datang daripada manusia. Anak bergaul dengan manusia kadang-kadang perlukan kesabaran. Maka sabda Nabi, itu adalah lebih baik daripada seorang Islam yang memilih untuk tak bergaul dengan manusia dan langsung tidak bersabar di atas karinah dan kesakitan yang datang daripada mereka. Berkata Ibnu Adi dan adalah Syu'bah yara annahu Ibnu Umar, bahawa hadis ini adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. 2503. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum, jauhkanlah diri kamu jauhkanlah diri kamu wasu'a, daripada berkelakuan buruk, zatal bain, di antara manusia. Jangan bersikap buruk, berakhlak buruk dengan manusia. Fa innahal haliqah, kerana perbuatan buruk dengan manusia adalah al-haliqah. Haliqah ini terjemahnya pencukur. Apakah maksud pencukur? Dia mencukur amalan-amalan baik, merosakkan amalan baik yang kamu buat, mensia-siakan amalan baik yang kamu buat. Buatlah amalan baik macam mana? Kalaulah akhlak dengan manusia teruk, maka amalan tersebut akan dicukur, dihilangkan. Kemudian Allah berkata, Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang sahih gharib daripada sanad ini. Dan apakah maksud berkelakuan buruk dengan manusia? Innama ya'ni, yang dimaksudkan di sini adalah al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Dan maksud daripada al-haliqah, pencukur, penghilang, adalah tahlikuddin, mencukur amalan agama, merosakkan agama dan menghilangkan agama. 2504. Terus daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, maukah aku khabarkan kepada kamu dengan amalan yang lebih afdal daripada puasa, solat dan sedekah? Maka mereka menjawab, bahkan wahai Rasulullah. Lihat dulu kepada Saharah, maksudnya adalah amalan-amalan yang nafil, puasa yang nafil, solat yang nafil, dan sedekah yang nafil. Maka mereka menjawab, bahkan wahai Rasulullah. Sabda Nabi, salahu, berlaku baik, mendamaikan di antara manusia. Fa inna fasada dzatil bain, kerana membawa kerosakan di antara manusia. Hiyal haliqah, itu adalah merosakkan agama. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa yurwa, dan diriwayatkan daripada Nabi bahawa baginda bersabda, hiyal haliqah, ianya adalah pencukur dan perosak. Sabda Nabi, aku tidak berkata ianya mencukur dan merosakkan rambut, akan tetapi mencukur dan merosakkan amalan agama apabila kita berlaku buruk dengan manusia. 2505. Terus sesungguhnya Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, dabba, telah datang ilaikum, kepada kamu, da'ul umami, penyakit umat-umat sebelum daripada kamu. Apakah penyakit yang ada pada umat yang terdahulu, yang ada pada umat Nabi? Al-hasadu wal baghdha, dengki dan menyebarkan kebencian. Hiyal haliqah, sifat ini adalah penghilang kepada amalan agama, merosakkan agama.
La aqulu, sabda Nabi, aku tidak berkata ianya menghilang dan merosakkan rambut, walakin tahlikud din, sebaliknya merosak dan menghilangkan agama, dengki dan kebencian. Walladhi nafsi biyadih, sabda Nabi, dan demi zat yang nyawaku berada di dalam genggamannya, kamu takkan masuk syurga sehinggalah kamu beriman, dan kamu tidaklah dikira beriman sampailah kamu kasih mengasihi di antara satu sama lain. Maukah aku habarkan kepada kamu dengan sesuatu yang boleh bima yuthabbitu dhalik, yang boleh menjadikan kamu kukuh di atas cinta, di atas kasih sayang. Bagaimana nak menjadikan kita kasih sayang dengan manusia, pada waktu itu tidak ada kebencian kepada manusia. Sabda Nabi, afsyus salam bainakum, sentiasa menyebarkan salam. Dengan salam akan adanya kasih sayang. Bab yang ke-71, riwayat 2506. Terus, hadis ni kita dah baca dah, laju sikit. Sabda Nabi SAW, ma min dhanbin, tidak ada dosa ajdar yang lebih layak ayyu ajjalallahu, untuk Allah mensegerakan li sahibihi, bagi pelakunya, al-uqubata fid dunya, hukuman di dunia. Tak ada dosa yang lebih layak untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia, sabda Nabi, ma'ama yadakhilah, berserta dengan dia akan dapat apa yang disimpan daripada hukuman di hari akhirat, lebih daripada al-baghi, kezaliman. Al-baghi, betulkan terjemahan kamu, al-baghi, kezaliman. Ada yang terjemah lain, saya tak ingat apa. Daripada melakukan kezaliman, wa qati'atir rahim, dan memutuskan hubungan keluarga. Maksudnya dosa besar ni kebanyakannya adalah dosa di antara kita dan manusia. Walaupun hubungan kita dengan Allah, kita rasa bagus, solat, puasa dan sebagainya, kalaulah dengan manusia tak selesai, dengan Allah tak akan selesai. 2507. Terus, daripada Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, khaslatan, ada dua sifat, man kana fihi, barang siapa yang padanya ada dua sifat ini, katabahullahu syakiran sabira, Allah akan golongkan dia di kalangan hamba yang bersyukur dan sabar. Wa man lam takuna, dan barang siapa yang kedua sifat ini tidak ada padanya, Allah tidak akan menulisnya di kalangan orang yang bersyukur dan sabar. Apakah dua sifat ini? Yang pertama, man nadhara fi dinihi, barang siapa yang melihat pada urusan agama kepada orang yang lebih baik agama daripadanya, faktada, maka dia pun mengikuti orang tersebut. Dia tak rasa selesa dengan amalan dia, dia cuba tengok orang yang lebih dahsyat amalan daripada dia. Maka dalam agama kena sentiasa tengok orang yang lebih baik daripada dia. Kalaulah dalam agama dia tengok orang yang lebih kurang daripada dia, maka dia rasa dia dah cukup bagus, dah cukup hebat, dah cukup perfect, dah cukup sempurna. Di situ datangnya sombong. Wa man nadhara, dan barang siapa, yang kedua, barang siapa yang melihat pada urusan dunia kepada orang yang lebih rendah kedudukan dunia berbanding dia, lalu dia memuji Allah atas apa yang Allah telah melebihkannya berbanding orang lain, katabahullah, Allah akan menulisnya di kalangan orang yang bersyukur dan sabar. Wa man nadhara, dan barang siapa yang melihat pada urusan agama kepada orang yang lebih rendah daripadanya, dan pada urusan dunia dia melihat kepada orang yang lebih tinggi daripadanya, fa asifa, lalu dia bersedih dengan nikmat yang terlepas daripadanya, fata, terlepas dengan nikmat yang tak ada, itu yang dia sedih. Ya Allah bagi banyak, tak nak syukur. Yang tak ada pada waktu itu dia nak sedih. Maka Allah tak akan menulisnya di kalangan hamba yang bersyukur dan sabar. Terus riwayat seterusnya 2508. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, riwayat yang sama dengan sebelum ini. Sabda Nabi, kenapa kita kena belajar untuk melihat orang yang lebih sedikit nikmat dunia berbanding kita? Kenapa? Sabda Nabi, unzuru, lihatlah kamu, ila man huwa asfala, kepada orang yang lebih rendah kedudukan dunia daripada kamu. Wala tanzuru, dan janganlah kamu melihat kepada orang yang kedudukan dunia lebih daripada kamu. Fa innahu ajdar, kerana sesungguhnya itu lebih layak, alla tazdaru, untuk kamu tidak menganggap remeh
nikmat yang Allah beri kepada kamu. Ini masalah dia. Kita kadang-kadang anggap remeh nikmat yang Allah bagi. Sebab kita tengok kepada orang yang lebih banyak nikmat daripada kita. Belajar tengok kepada orang yang lebih sedikit nikmat supaya kita boleh bersyukur. Bab yang ke-72, riwayat 2509. Teruskan. Daripada sahabat Nabi Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu anhu, dan beliau termasuk daripada penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kuttabi Rasulillah, penulis wahyu, bahawa beliau pernah melewati Abu Bakar wa huwa yabki, dan pada waktu itu beliau menangis. Beliau jumpa dengan Abu Bakar dalam keadaan dia sedang menangis. Maka Abu Bakar bertanya, "Malaka ya Hanzalah, kenapa engkau menangis wahai Hanzalah?" Maka menjawab Hanzalah, "Nafaqa Hanzalah, Hanzalah telah menjadi munafik wahai Abu Bakar. Nakunu inda Rasulillah, kami duduk bersama dengan Nabi, yuzakiruna, Nabi mengingatkan kepada kami tentang neraka dan syurga. Maka ka'anna, kami boleh bayangkan seolah-olah neraka dan syurga berada di hadapan mata kami. Namun fa'idha raja'na, bila kami balik ke rumah, afasna, dan kami bergurau senda, ataupun afasna memberi maksud ishtaghalna, kami mula sibuk dengan keluarga, waddai'ah, dan pekerjaan, wa nasina kathira, dan kami lupa banyak benda." Dah hilang dah feeling ketika mana bersama dengan Nabi dan tak bersama dengan Nabi. Maka berkata Abu Bakar, "Maka demi Allah, sesungguhnya kami pun macam tu. Intalik bina, jumlah kita jumpa dengan Nabi. Fantalakna, maka kami telah pergi untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Falamma ra'ahu Rasulullah, maka bila Nabi nampak keadaan Hanzalah yang sedang bersedih, Nabi berkata, 'Wahai Hanzalah, kenapa? Apa yang berlaku?' Hanzalah menjawab, 'Nafaqa Hanzalah, Hanzalah telah menjadi munafik wahai Rasulullah.' Maka sabda Nabi SAW, Hanzalah terangkan, "Nakunu, keadaan kami ketika mana di sisi Tuhan yang mengingatkan kepada kami tentang neraka dan syurga, sehingga seolah-olah kami boleh bayangkan syurga dan neraka dengan mata kami. Fa idza raja'na, namun apabila kami balik dan bergaul dan sibuk dengan keluarga dan pekerjaan, dan kami telah lupa banyak perkara." Maka sabda Nabi SAW, "Lau tadumun, kalaulah kamu boleh berterusan pada keadaan yang kamu bangkit dengan perasaan tadi di sisiku." Maksudnya kalaulah kamu boleh stay macam mana keadaan iman kamu dengan aku, dan ketika mana balik ke rumah, nescaya malaikat akan salut kamu, malaikat akan berjabat tangan dengan kamu di majlis-majlis kamu, ketika mana kamu sedang tidur dan pada jalan kamu, malaikat akan hormat kamu, sebab susah untuk ada perasaan yang berkekalan begitu. Sabda Nabi SAW, "Walakin Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'ah, keadaan sentiasa berubah. Kejap iman kuat, kejap iman pada waktu itu menjadi lemah." 2510, teruskan. Sabda Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu, sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk diri dia." Dia kena belajar untuk melayan orang lain seperti mana dirinya suka dilayan. 2511, terus. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Adalah aku duduk di belakang Nabi pada satu hari. Dia berada pada tunggangan unta yang sama bersama dengan Nabi. Maka Nabi bersabda kepada Ibnu Abbas, sepupu Nabi yang pada waktu itu masih kecil, sebab bila Nabi wafat usianya pun baru 13 tahun. Nabi bersabda, 'Ya ghulam, wahai budak, sesungguhnya aku ingin mengajar kepada kamu beberapa pesanan, kalimat beberapa pesanan. Yang pertama, ihfazillah, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Yang kedua, ihfazillah, jagalah Allah, kamu akan sentiasa mendapati Allah berhadapan dan dekat dengan kamu. Yang ketiga, apabila kamu nak meminta, mintalah kepada Allah.
Yang keempat, apabila kamu nakkan pertolongan, mintalah pertolongan dengan Allah. Yang kelima, ketahuilah sesungguhnya kalaulah seluruh manusia berkumpul di atas di atas untuk memberikan manfaat kepada kamu dengan sesuatu, mereka tidak boleh mendatangkan sebarang manfaat kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tuliskan untuk kamu. Wa in istama'u, dan jika mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kamu dengan sesuatu, lam yadurruk, mereka tidak boleh mendatangkan mudarat kepada kamu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tuliskan berlaku kepada kamu. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan dakwat yang ada pada buku ataupun pada catatan Allah telah kering. Apakah maksud ini? Maksudnya adalah kiasan bahawa takdir telah ditentukan oleh Allah. Semua yang berlaku dengan kehendak Allah. Namun kita tak tahu takdir kita apa. Sebab itu sabda Nabi, i'malu, buatlah apa yang kamu mampu buat yang terbaik, maka setiap manusia akan dipermudahkan untuk melakukan takdir yang telah ditentukan. 2512 terus. Ini cerita tentang tawakal pula. Terus, maka ada seorang, kata Anas bin Malik, ada seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi. Dia tanya, apa dia tanya? Aqiluha, wahai Rasulullah, kalaulah aku ada binatang, adakah patut aku ikat dan tawakal, ataupun utliquha, aku biarkan je dan tawakal? Mana satu tawakal? Kena ikhtiar dan tawakal, ataupun tak payah ikhtiar, tak payah usaha dan pada waktu itu mengaku tawakal? Sabda Nabi, aqilha, ikat binatang kamu dan barulah bertawakal. Berkata Amr bin Ali, berkata Yahya, wa hadza indi hadithun munkar, di sisiku hadis ini adalah hadis yang munkar. 2513 terus. Aku telah berkata kepada Hasan bin Ali, apakah yang kamu ingat daripada Nabi SAW tentang sesuatu hadis? Maka berkata Hasan bin Ali, aku telah ingat daripada Nabi SAW, da'ma yuribuka, tinggalkan apa yang mendatangkan keraguan kepada kamu, kepada perkara yang tidak mendatangkan keraguan. Jangan ambil perkara yang meragukan. Kerana sesungguhnya as-sidqah, kejujuran itu mendatangkan ketenangan, dan pembohongan itu hanya mendatangkan keraguan. Maka benda yang meragukan, yang menjadikan hati kita tak tenang, tinggalkan sabda Nabi. Terus riwayat yang ke 2514 terus. Maka telah disebut tentang, kata Jabir bin Abdullah, disebut tentang seorang lelaki di sisi Nabi, bi'ibadatin, tanwin tu maksudnya lil kathrah, tanwin pada beribadah maksudnya untuk litazim lil kathrah, dengan ibadah yang banyak, wajtihadin, susah payah pengorbanan yang banyak, amalan dia dahsyat, power. Wa dzukira akhar, dan kemudian disebut tentang sahabat yang lain, bini'atin, pada waktu itu dia sangat berhati-hati dengan perkara-perkara yang sepatutnya kena tinggalkan. Maka sabda Nabi, la yu'dalu, tidak ada yang boleh menyamai dengan sifat wara'. Lebih penting daripada amalan yang banyak, maka pada waktu itu orang yang buat amalan yang fardu tetapi dia bersifat wara', dia meninggalkan maksiat dan dosa. 2515 terus. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala tayyiban, barang siapa yang makan benda yang baik, wa amala fi sunnah, beramal pada perkara yang baik, wa aminan nasu bawa'iqah, dan manusia berasa aman daripada kejahatannya, dakhalal jannah, pasti masuk syurga. Maka ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya pada hari ini perkara ini terlalu banyak pada manusia, semua orang bercakap baik, sifat ni masih ada. Maka sabda Nabi, ianya akan berkurangan pada kurun ataupun pada zaman selepas kewafatanku. Terus riwayat 2516.
Dan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man a'ta lillah, barang siapa yang bila memberi sesuatu dia memberi kerana Allah, wa mana'a lillah, bila dia tak nak bagi sesuatu pun kerana Allah, wa ahabba lillah, bila dia mencintai sesuatu kerana Allah, wa abghadha lillah, bila dia benci sesuatu pun kerana Allah, wa ankaha lillah, bila dia menikahkan seseorang maka pun kerana Allah, maka ini adalah tanda kesempurnaan iman. InsyaAllah kita akan sambung nanti standby pukul 2. Saya akan maklumkan dengan standby pukul 6.30 pun saya akan maklumkan insyaAllah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.